Okay, so saya nak explain dekat anda apakah kegunaan periuk noza. Untuk periuk noza baru ni, dia ada 10 function dekat sini. Kalau anda tengok dia ada 10 function yang auto dekat sini. Dan hari ni anda boleh juga belajar macam mana nak guna periuk noza. Okay, kalau tengok dia ada kat sini fungsi yang pertama dia ada function stir fry. Stir fry ni kita guna untuk menumis. Untuk menumis. Okay, bila kita tekan 1, dia akan naik 99. Ni suhu paling rendah. Kita tekan, ni dah on ni, maksudnya dia dah start. Bila dah on, dia dah start, kita tak boleh dah tekan lagi. Nampak tak? Dia dah macam dia dah on lah. Dia akan blinking selama beberapa saat. So kita cancel balik, kita tekan lagi sekali. Okay, ini adalah suhu paling rendah. Tekan lagi sekali 150, suhu yang medium. Tekan lagi sekali 160, ini suhu paling kuat. Bila dah on ni bermaksud dia dah start lah. Okay. Untuk function stir fry adalah untuk menggoreng dan juga menumis. Okay. Bila jadi menggoreng dan menumis, kita tak perlu tutup tudung yang atas ni. Nak goreng mana boleh tutup kan. Nak tumis pun tak payah tutup. Kita buka lah untuk function stir fry. Okay, seterusnya. Dekat sini dia ada function low pressure. So low pressure ni maksudnya untuk ibarat macam kita nak masak masakan yang api kecil saja. Contoh kalau kita masak nasi kan, kita masak nasi lepas tu kita nak slow api ke masak atas dapur biasa tu, kita nak slow api, nak buka api kecil tu, kita pakai low pressure lah. Tekanan maksudnya api yang kecil Okay. So dia ni pun ada 3 juga suhu. Kalau macam mana nak ubah dia, kita kena tekan 3 kali. Nampak tak? Less ni paling rendah, normal ni adalah yang pertengahan, dan more ni dia kuat sikit api dia. Okay? Dia dah on tu maksudnya dia dah ni lah. Okay, kita cancel. Yang seterusnya, dia ada function bake dengan cake. So function bake dengan cake ni dengan steam adalah lebih kurang sama. Okay, kalau dalam periuk noza lama tu dia ada steam saja kan. Kalau periuk noza baru ni dia bake dengan cake dan juga steam. So function yang sama. Okey, untuk periuk noza faham satu sahaja. Kalau kata 2 fungsi ni, function steam dengan function cake ni, yang ni tudung dia dekat atas ni kita tak perlu, kita letak dekat bahagian steam. Okey. Kita letak dekat bahagian steam. Kalau yang lain punya function, semua dekat bahagian pressure. Ingat satu saja Function cake dengan bake dan juga steam. Button dekat atas tu menghala ke arah pressure. Menghala ke arah steam. Okey, seterusnya. Okey, bake dengan cake ni pun dia ada 3 juga Anda tengok kat sini, saya tekan 1. Okey, ni maknanya api dia paling kuat. Okey, yang ni less dia rendah sikit, dan normal dia lebih tinggilah, dan masa dia kita boleh tambah juga Contohnya, okey, kita nak api yang normal tapi kita nak turun masa dia. Okey. Turun masa dia kita tekan. Ataupun tekan sekali je dia turun semua. Nampak tak? Dia naik. Okey. Dia dah blinking tu kita boleh adjust lagi. Tapi bila dia dah on ni kita nak start balik kena tekan function cancel. Okey. Seterusnya meat. Meat ni untuk buat apa? Nak buat sup tulang ke? Nak buat macam masak ayam ke? Okey. Kalau macam meat. Kalau kita nak masak tulang ataupun ayam ataupun daging daging selalunya lebih kurang dalam 25 minit daging yang batang pinang tu lah. Kalau kata kita daging kita berurat dan sebagainya, kita masak dalam 35 ke 40 minit. Kalau tulang gearbox yang besar tu kita buat lama sikit lah, dalam 45 minit ke 50 minit. Okey, untuk bagi dia dapat lembut tu, betul lah. Kambing kita buat dalam lebih kurang 30 minit So yang ni meat ni pun function dia sama juga. Okey, dia ada 3 So yang ni more, normal, less dengan normal. Nampak? Tapi masa dia yang ni bukan factory setting Saya reset balik dulu. Okey. So yang ni adalah factory setting. Dia bila tekan yang ni nampak? Dia naik normal 35 minit, more ni 45 minit, api dia kuat lah. Less ni 20 minit. Tapi kita boleh adjust lah suhu dia. Kita boleh adjust masa dia. Okay. Dan yang kat sini dia ada function untuk maksudnya kita macam delay time. Delay time macam mana?
Kan ni kat sini dia ada delay time. Delay time ni untuk ibarat macam contoh kita nak buat ayam bakar, kita nak perap dulu ayam tu selama 4 jam. Contoh kita perap dulu 4 jam, lepas tu baru kita nak bakar dia selama 15 minit. Okey, macam mana nak buat dia? Kita tekan mid, kita tekan delay time, dia naik 6 jam, kita reducekan masa dia kepada berapa jam yang kita nak perap, contoh 4 jam kan. Okey, lepas tu kita nak bakar selama 35 minit. Kata 35 minit, kita ni 35 minit. Okey? Nampak tak? So macam ni dia dah start tapi dia start perap dulu. Habis masa 4 jam, barulah dia akan on time dia. Dia bakar selama 35 minit. Ni auto, kita tak payah adjust ya. Saya ulang balik step dia. Okey, tekan mid. Kita adjust dulu masa dia, kita nak berapa minit. Contoh, kita nak dalam 10 minit lah katakan. Okey, lepas tu kita tekan delay time. Kita adjust, kita nak perap berapa lama. Okey. Nampak? Okey, habis 4 jam, dia akan auto bakar selama 10 minit. Okey, so seterusnya kita ada sup. Function sup dengan meat ni lebih kurang saja. Kalau anda nak pakai sup pun boleh, nak pakai meat pun boleh ya. Saya selalu pakai meat lah. Sup ni pun sama juga, maksudnya high pressure, api yang kuat. Okey, seterusnya kita ada slow cook. Slow cook ni maksudnya kita nak masak apa? Macam masakkan yang stew ke, kita nak buat telur pindang ke. Slow cook ni dia boleh pergi sampai 20 jam ya. Okey. Dia boleh pergi sampai 20 jam. Nampak tak? Kalau nak buat telur pindang selalu kan orang masak berhari-hari kan. So dia akan masak dengan api yang kecil saja, slow cook ya. Okey. Seterusnya kita ada steam. Steam ni selalunya untuk kita buat dodol, untuk kita buat kukus kita buat bihun goreng 3 minit. Untuk bihun goreng 3 minit dalam Nokza ni, bihun tu tak perlu rendam dulu. Kita hanya basuh-basuh je macam biasa, basuh-basuh dalam ni. Lepas tu kita tumis-tumis-tumis, kita masukkan bihun dalam ni, tekan steam 3 minit. Samalah juga kalau dodol pun. Dodol nak buat dalam Nokza ni hanya dalam 15 ke 20 minit sahaja ya. Okey, lepas tu untuk function steam juga kita boleh guna untuk buat kek. Lepas tu untuk steam ikan, steam ayam, boleh ya. Okey, seterusnya dia ada porridge. Porridge ni untuk bubur. Kalau kata kita nak buat bubur, kita nak rebus nasi impit, standard masa dia adalah 20 minit tapi kita boleh adjust. Kalau kata anda nak buat bubur dalam ni, sukatan dia bubur nasi ya. 1 cup beras bersamaan dengan 3 cup air. 3 cup air ya. Dan bila kita tekan porridge 20 minit, kita tutup. Tak payah kacau-kacau dah. Kita buka selepas masak nanti, dia memang dah jadi bubur yang cantik. Okey. Kalau kita nak rebus nasi impit pun sama juga. Okey, sukatan air dia agak-agak lah macam kira air beras tu boleh mengembang, nasi impit kita tu boleh mengembang. Kan, kalau kita nak buat macam nasi impit manual pun sama juga sukatan dia. Lepas dah masak tu kita tuang dalam bekas je lah. Padat-padatkan. Okey. Lepas tu kita ada ni multigrain. Yang ni multigrain ni untuk kita buat macam rebus kacang, nak buat bubur kacang, tapi pastikan anda rebus kacang dululah. Janganlah orang kata pi bubur santan siap-siap. Jadi tak kembang kita punya kacang tu nanti. Ini sama juga multigrain ni untuk high pressure ya. Okey. Lepas tu kita ada function rice. Okey, function rice ni dia ada selalunya untuk masak nasi berapa kilo pun dalam ni selalunya kita masak 7 minit sajalah. Okey, tetapi kalau kata anda masak nasi yang macam pulut ke apa ke, saya suggest untuk anda guna slow cook, low pressure. Low pressure sebab pulut ni kita takut dia berkerak dekat bawah tu, dia kena masak api yang pelan. Okey. So jadi untuk rice anda boleh tekan contoh tekan ni 7 minit. Standard dia set 7 minit tapi kalau kita nak kurangkan masa dia pun boleh, nak naikkan masa dia pun boleh. Untuk anda nak buat lemang, nak bakar lemang, bakar lemang dalam Nokza, hanyalah ambil masa 30 minit sahaja. Anda boleh guna function rice juga. Rice anda naikkan masa dia 30 minit.
Buat lemang dalam ni, beli buluh yang dekat Shopee tu kan, yang kecil-kecil tu kan. Memang 30 minit tu dah cantik dah. Okey. Dia ada function factory reset Dekat sini kita dah adjust dia dah tadi. So kalau kata kita nak dia fungsi dia nak balik kepada setting kilang, okey, kita tekan dua ni. Okey, kita tekan negatif dengan positif ni dua-dua. Sampai dia bunyi macam tu, bermaksud dia akan reset balik apa yang kita dah adjust tadi apa semua, dia akan datang ke setting yang asal balik. Okey? Itu yang pertama. Kalau kita nak tutup suara dia, kita tekan negatif ni. Beep off. So maksudnya dia masuk ke dia apa ke, dia tak bunyilah. Kalau kata contoh kita guna function steam, dia akan bunyi titit titit titit. Sepanjang periuk tu masuklah. Jadi kita beep off, maksudnya bila kita tekan apa-apa pun dia tak bunyi dah. Nampak tak? Dia tak bunyi dah tit-tit ke apa semua kan. Okey? Macam mana kalau kita nak on balik suara dia? Nak on balik, kita tekan plus. Dia on balik suara dia. Okey? Ni untuk apa ni? Ni lah. Untuk on balik suara dia lah. Lagi satu untuk periuk noza ni kan. Kadang-kadang bila kita on dia, dia tak menyala. Tiba-tiba plug dah on dah. Pasal apa tak menyala? Anda boleh check dekat kabel belakang ni ya. Kabel ni belakang ni. Kadang-kadang dia tak rapat. Sebab apa? Untuk periuk baru ni, dia punya kabel tu agak panjang sikit. Anda jolok kuat sikit masuk. Okey, seterusnya. Macam mana kita nak tengok, nak clearkan dekat atas ni. Kadang-kadang, so bila untuk orang yang baru, kita nak masukkan dia ni kan. Duduk pusing kan. Tak boleh-boleh. Okey, anda tengok, nampak tak kat sini ada satu lekuk? Mana dia? Nampak tak kat sini ada satu lekuk? Ni lekuk dia. Nampak tak? Lekuk. Ni kan. Okey. Macam mana nak masuk dia? Anda tengok dekat tudung periuk ni ada yang unlock. Okey, unlock Nampak tak? Kunci yang buka tu kan. Kunci yang buka tu kita masukkan betul-betul dekat lekuk ni. Bila kena dekat lekuk ni betul-betul, dia memang akan terus masuk ngam. Kita pusing menghala ke kunci yang bertutup. Okey, so dia ngam lah. Okey, dan juga kadang-kadang bila kita tumis dalam ni, kita nak tutup dia tak boleh. Dia duduk sebab apa? Dia ada wap menolak ke atas dan kita tak boleh nak tutup. Walaupun yang ni dah cantik dah. Cara dia macam mana? Sambil anda tutup, kan yang ni pastikan selarilah, sambil anda tutup, anda angkat button ni. Angkat button ni. Kan? Bagi wap dia keluar, dia turun saja. Lepas tu kita pusing. Kita pusing macam tu. Okey? Kalau kata nak buka, contohnya kita nak buka lah. Pasal aku tak boleh buka ni. Buang dulu pressure dalam. Okey, buang dulu pressure dalam ni. Pastikan tangan jangan duduk tak atas, nanti wap dia keluar. Okey, buang dulu pressure dekat sini. Baru kita dah hilang pressure dah, baru kita boleh buka dia ya. Okey. Seterusnya, yang ni kita boleh cabut untuk cuci. Yang ni kita boleh cabut untuk cuci. Besi ni semua kita boleh cabut untuk cuci. Kalau kata yang ni getah ni dah rosak ke apa ke, Amway dia ada jual. Kita boleh beli ganti. Okey, spare part dia ada jual lah. Kalau macam periuk lama dia ada penutup kan. So yang ni tak ada. Okey. So kita boleh pasang balik dan juga yang ni tombol ni kena jaga takut hilang. Kalau hilang nanti kita kena beli balik dekat Amway lah. Okey, untuk kadang-kadang bila kita masak, kita dah tutup dah, tiba-tiba macam bunyi wap. Bunyi wap keluar kat atas ni awal-awal kan. Sebab apa? Sebab bila tekanan tak kuat lagi dalam ni, pressure dia tak tolak lagi button yang ni. Button yang ni kat atas. So bila dia ke bawah, button ni ke bawah kan. Dia tak tolak lagi, dia akan keluar lah wap kuat ni. Okey, kalau kata pressure dia kuat, dia tolak button ni ke atas, dia senyap lah. Nampak tak? Ni. Okey, jadi kita boleh je buat tolak sendiri. Macam saya suka tolak sendiri. Suka tolak macam mana? Contoh, kalau kata Okey, kalau kata tiba-tiba bunyi kan, bunyi macam ada wap keluar kan, kita nak bagi kita takut dah layak sikit dia keluar pula kan. Kita press je, tekan tangan, press macam tu kuat sikit bagi dia macam
pressure tu menolak, kita press daripada atas, dia akan senyap bunyi kat sini. Okey, sama juga kalau tiba-tiba lah kita dah letak dekat bahagian pressure dah, tapi duk bunyi lagi uap keluar kan. Kita adjust lah sikit lah ni, bagi dia senyap, tak ada masalah. So yang ni pun kita boleh cabut untuk cuci ya. Boleh cabut untuk cuci. Kalau kata macam contoh dalam ni selalu macam luruh ke apa ke, kita ketatkan sikit besi yang kat dalam. Kita kepit sikit besi tu. Okey? Itu untuk periuk nozzle lah. Dan juga periuk nozzle ni, kalau ada kerosakan ke apa ke, kita terus bawa pergi shop Amway. Jangan duk pergi repair dekat kedai-kedai yang macam contoh kedai-kedai repair barang elektrik ke apa ke, rugilah sebab kita ada warranty. Kan? Pergi dekat shop Amway, dia orang akan tukar apa yang sepatutnya. Okey? Dan juga macam contoh kalau kata sebab periuk ni selalunya lah, saya selalunya ada banyak orang yang dia pakai sampai berpuluh-puluh tahun. Sebab tu nozzle ni barang yang high quality ya. Okey. Kalau kata ada soalan, boleh tanya soalannya. Sebab yang ni dia selalu kita guna macam saya, kalau raya, kalau contoh untuk kita buat ayam keras, kan kita masak dalam ni 30 minit sahaja. Kalau kita masak atas dapur biasa, kita akan ambil masa 3 jam. Okey. Dan kalau dia boleh buat kek marble juga dalam ni, saya boleh buat kek, lepas tu kita buat dodol dalam 20 minit. Kalau buat lemang 30 minit. Okey, lepas tu kita nak rebus nasi impit 20 minit, buat porridge pun 20 minit. Lepas tu nak steam ayam ataupun ikan. Ikan lebih kurang dalam 10 minit macam tu saja. Saya nak buat kari kepala ikan dalam ni lebih kurang dalam 15 minit sahaja. Okey, lepas tu kalau macam contoh kita nak masak ayam ke, nak buat kari ayam ke apa ke, 7 minit. Nak masak nasi 1 kilo beras, 2 kilo beras, 7 minit. Okey, yang ni boleh masuk sampai 2.2 kilo beras. Okey, kalau selalu saya buat 2.2 kilo beras ya. Okey, dan juga dia boleh juga buat macam contohnya kita buat kek kek gula hangus, jadi cantik sangat dalam ni. Anda try tengok ya, kek gula hangus. Lepas tu dia boleh menggoreng. Kalau kita goreng dalam ni, api dia sangat sekata. Pertama-tama kalau kita goreng donat, jadi dia jadi cantik elok lah, api dia cantik sekata, dia punya ni sekata dalam ni ya. Okey, so jadi saya rasa ada tak soalan untuk periuk nozzle kita ni? Okey. Okey, untuk bulan ni dia ada 4 kali bayar kot. Kata silap 4 kali bayar. Bulan pertama dapat barang, tapi kuota saya dah rasa takut dah habis dah. Okey.